Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syihabuddin Ahmad. Terima kasih kerana anda berada dalam channel saya Syihabuddin Ahmad. Dan jika anda belum subscribe, tekan subscribe sekarang. Bagi hilang warna merah tu, cemuih warna merah tu, hilangkan warna merah tu. Dan hari ini kita ada isu yang menarik berkaitan tentang isu vaksin. Tapi kita nak sembang-sembang saja isu vaksin ni, ringkas-ringkas nak sembang-sembang. Tapi hari ini kita bersama dengan Dr. Naqib Hamdan. Ahlan wa sahlan. Ni kawan saya lama ni. Ahlan wa sahlan Dr. Naqib. Ahli baik lama. Ahli baik lama. Aduh. Lama tak guna istilah tu. Lama tak guna istilah. Ada Ustaz Naqib ni dulu sama dengan saya di Mesir dulu. Duduk rumah sekali semua. Saya pun mengaji dengan dia. Kiranya dia paling pandai lah. Saya yang bodoh. Mengaji dengan dia lah. So hari ni Dr. Naqib dekat UTM. Ya, UTM. Dekat UTM. Dalam fakulti apa, Doktor? Akademi Tamadun Islam. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Oh, ganas tu. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang pasal isu vaksin ni. Bukan nak kata isu sangat. Kira saya nak mencari orang yang boleh disembang berkaitan tentang isu vaksin ni, berkaitan tentang isu-isu akademik ni. Jadi baru-baru ni kita ada banyak vaksin sekarang. Dulu, banyak jenis lah. Dulu mula-mula tu Pfizer je kan? Lepas tu main pula yang baru-baru ni aku dah pening dah. Boleh pakai tak boleh pakai ni. Tapi dengar kata ada sampai orang mati tu, betul ke cerita tu? Benda ni benda perubatan kan. Jadi kita kena tanya perubatan lah. So kalau dia macam-macam jenis ada. Jadi benda tu dan video viral dia akan membentuk satu persepsi lah. Kalau macam dekat Malaysia kan baru ni kata ada orang kesihatan yang meninggal kan. So bila dicek buat bedah siasat dan sebagainya katanya ada masalah jantung. So bila dah keluar report, medical report apa semua. So kita ni yang bukan bidang perubatan, tak perlulah kita nak menimbulkan persepsi nak mengaitkan semua benda dengan dengan konspirasi kan. Tak ada konspirasi pun benda-benda ni. Orang kalau dah nak Allah izin, Allah tentukan mati sakit jantung, sama ada kena vaksin ke tak kena vaksin ke, dia meninggal. Itulah. So benda tu kalau dah keluar report, kita follow je lah kan. Tak perlu kot rasa buat sampai yelah persepsi ataupun nak mewujudkan. Dia kadang-kadang mungkin tak tahulah, kadang-kadang mungkin kalau betul-betul orang wujudkan persepsi ni memang dia ada pengaruh dengan satu pandangan, satu kepercayaan. Kadang-kadang ada orang dia saja nak mendapatkan follower kan, mendapatkan publicity. Kita tak tahulah benda tu. Masing-masing punya dan sekarang ni KKN pun rasa kerajaan pun dah dalam proses nak mengubah undang-undang untuk memperkasakanlah tentang vaksinasi ni supaya tidak timbul isu-isu yang penipuan dan sebagainya lah. Misleading information semua tu perlu ditegah lah, dikawal supaya program imunisasi vaksin untuk COVID-19 lah. Sekarang ni dia sebenarnya vaksinasi ni banyak sebenarnya. Anak-anak kita yang kecil-kecil tu semua dah kena vaksin dah. Kerajaan dah kena vaksin. Cucuk habis awal-awal. Cucuk habis macam-macam. Kan? Jadi bila ada vaksin COVID ni, proses dia sama je kan. Cumanya benda tu dia makin lama makin majulah. Apa yang ada dalam vaksin tu kita tak tahulah. Tetapi secara umumnya kalau ikut macam Dr. Musa kan, dia kata dalam tu dah tak ada dah unsur-unsur haram pun. Dan semua tu dah dipakai sintetik dan dipakai memang bahan yang halal. Jadi bila dah orang pakar tu kata benda tu halal, kan, orang pakar dah kata benda tu suci. Jadi kita ni tak perlulah risau. Kita terima je lah. Kita terima je lah. Kita terima. Kan dia kalau dalam Quran Allah sebut even di kalangan para rasul pun dia tilka rusul fadalna ba'dahum ala ba'd. Di kalangan para rasul pun ada yang lebih, ada yang maksudnya ada yang Allah lebihkan daripada yang lain. Kan kita ada rasul paling paling tinggi Nabi SAW lah. Kemudian turun kepada Rasulullah Azmi. Kemudian turun Rasul 25 kan. Kemudian itu dalam Rasul. Maksudnya ada yang lebih dan ada yang kita bukan kata kurang. Tapi Allah lebihkan sebahagian daripada fadalna ba'dahum ala ba'd. Itu di kalangan Rasul. So di kalangan kita manusia pun, even di kalangan ahli akademik pun, ada yang lebih,
dan ada yang kurang lebih. Dan ada yang lebih kurang. Ada yang lebih kurang. Ada yang kurang. Jadinya dan kalau kita part yang kita lebih, kita pastikan ada part yang kita kurang. Ustaz-ustaz ni lebihnya bahagian hukum. Satu lagi satu lagi ceramah, pandai cakap. Ceramah. Ya, pandai cakap. Kadang-kadang tak semua orang yang berilmu tu dia pandai cakap. Betul. Dan tak semua orang pandai cakap tu dia berilmu. Betul. Itu realiti lah. Realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. So kita kena faham benda tu. Kita tengok dia ni tulis buku, kita tengok ulama ni tulis buku macam-macam. Tapi bila kita dengar ceramah dia, kita tidur. Betul. Betul. Prof mana-mana pun kadang kita tengok. Dia tulis, hebat lah. Dari segi hebat, buku dia macam-macam. Kalau dalam akademik dia ada publication. Kalau kita ada istilah Scopus, ISI. Betul. Publication semua canggih-canggih. Betul. Bila masuk dengan ceramah dia, ya Allah, apa bosan sangat. Kan? Betul. Dia sebab apa? Sebab bercakap ni satu kemahiran. Ada satu kemahiran lain. Tapi saya dengar dulu Abu Hurairah dia antara ada kemahiran dia bercakap, dia berceramah, jadi follower dia ramai. Wallahualam. Saya dengar dulu ada kuliah daripada Dr. Zaimi, dia kata antara kelebihan dia bercakap ya. So yang ada sebahagian sahabat-sahabat yang lain kata macam mana boleh ambil banyak hadis lah, sampaikan banyak anak murid lah kan. Sebab dia banyak bercakap. Tapi dia memang berisi lah. Ya. Kalau macam kita lah, banyak kita ni pandai cakap saja. Ya. Dan di kalangan sahabat pun kalau ada yang boleh bercakap tu, kalau bersyair sampai orang jadi memang naik gila, naik syah sampai nak pergi perang. Betul. Kan? Betul. So kalau kita tengok kalau yang dekat Mesir kan, kita tengok kalau ada saya pergi tu program mencari derma untuk Universiti Azhar kan, waktu itu so ada satu malam tu ada seorang ni derma 1 juta kan, lepas dengar share bagi tausiah, bagi semangat apa semua kan. So sampai 1 juta kan. Dia bagi tu bagi tu kan. So Arab ni kalau dia dapat tu memang dia cium kepala habis lah. So memang benda tu satu kelebihan lah. Tak semua dan yang cakap tu kadang-kadang tak perlu jadi, maksudnya untuk meyakinkan orang apa semua tu tak perlu jadi maksudnya dia kadang-kadang dia tak perlu jadi ilmuwan tinggi pun tak apa. Tapi dia ilmu tapi berilmu cara bercakap. Ya betul. Cara bercakap tu dia memang pandai. Jadi dia dapat mempengaruhi orang tu. Ya. Kan. Tapi rugi juga kan? Rugi juga bila orang akademik tak ada kemahiran tu. Dia kerugian tu kita tengoklah sebab dan even masyarakat umum, bukan semua masyarakat mendengar. Betul. Ada masyarakat yang membaca. Betul. Jadinya kita tengok siapa yang kita nak target. Jadi kalau target audience. Ya, audience kita. Audience tu dia bukan semestinya melihat dan bukan semestinya mendengar. Betul. Ada audience yang membaca. Betul. Dan ada audience yang dia tak suka pun tengok video. Dan YouTube pun even kadang Facebook pun tak ada. Betul. Dan kita tidak bercakap kepada semua orang. Kita tak bercakap kepada semua orang. Kita bercakap kepada audience dia. Orang akademik bercakap dengan orang akademik. Dengan anak-anak murid dia akademik. Lepas tu anak murid dia mungkin menjurus pada akademik atau tak menjurus pada akademik. Tapi mungkin dia ada kemahiran bercakap, dia boleh bercakap apa yang disampaikan oleh orang akademik. So jadi MLM kat sini. Ya. Contohnya macam orang makcik-makcik yang tak ada Facebook kat kampung. Ya, tapi mungkin dah ada tapi kadang-kadang tak ada. Jadi bila tak ada, apa medium untuk dapat tambah ilmu? TV baca surat khabar. Surat khabar. Tu je lah. Kadang kalau baca surat khabar, itu mediumnya dalam mulai tulisan. Kadang orang yang boleh bercakap tu dia bukan jenis pandai bercakap. Tapi kalau ada semua tu, itu Allah bagi hazam min fadli rabbi. Kelebihan. Tapi sangat jarang lah kita nak jumpa orang macam tu. Semua ada dah. Ya, macam contoh bila Nabi SAW wafat. So sahabat yang betul-betul fuqaha itu tak berapa orang je, mungkin tak sampai 50 orang pun yang betul-betul memang sampai tahap mujtahid. Betul. Kan? Betul. Tapi yang lain tu bukan kita menafikan tahap kesolehan, tahap dakwah, tahap untuk bercakap. Tidak. Betul. Tapi ini kita bincang dari segi kelebihan yang Allah Taala bagi. So kita boleh jealous. Masa kita panggil dia bukanlah sampai tahap kita nak. Kan kita ada jealous, cemburu yang negatif dan yang positif. So kita boleh, tak ada masalah. Okay, balik kepada bidang vaksin ni. So sama juga macam tu. Masa kita yang ustaz-ustaz ni, ada setengah benda bila kita tak faham tentang vaksin tu, kita tak perlu nak huraikan dengan mendalam. Kan cukup sekadar kita bertanya kepada ahli khibrah yang kita faham benda tu. Sama juga macam kita macam sensitif, kita panas bila orang yang bukan mengajar Islam ni sebut tentang hukum dan sebagainya. Kan kita rasa tak kena, tak selesa, kan? Kita kata tak selesa kan.
Sama juga macam doktor pun. Dia akan rasa tak selesa bila kita Betul. cakap bidang yang bukan bidang kita. Even di kalangan doktor pun, macam baru ni Prof Imelda. Bila orang tanya dia tentang vaksin, dia kata walaupun dia boleh bercerita, tapi dari segi untuk public punya information, dia kata kena orang yang bidang public health. Ada bidang-bidang dia yang dalam bidang vaksinasi yang perlu bercakap. Ini dari segi media secara rasmi lah. Dengan kawan-kawan tak apa. Ya, betul. Kita dengan kawan-kawan kita boleh bersembang. Tapi bila melibatkan secara rasmi, kita kena dan media rasmi, kita kena bagi orang yang bercakap. Ya, jadi doktor sebut tahu lah. Ya, kalau tak nanti jadi semua tahu. Jadi kalau satu lagi kadang bila kita salah faham, maka kita akan ada salah fatwa. Kan? Itu gambaran tu dia dah jadi salah. Ya, sebab dia sebelum sampai ke tahap kita nak ijtihad, dia kena ada level tasawur dulu. So bila level tasawur tu dah salah, so bawah-bawah tu dia akan jadi problem lah. Salah. Dia jadi berbeza lah. Sebab tu pandangan orang berbeza kan. Al-hukmu ala tasawwurihi kan. Hukum berdasar kepada tasawur yang dia dapat tu. Ya, betul. Macam benda ni berlaku juga kalau even ulama-ulama dulu kadang-kadang, sebab tu bila benda tu melibatkan fatwa, so dia berubah dengan sebab kadang-kadang berubah dengan sebab perubahan orang. Tapi ada masa juga kadang berubah dengan sebab perubahan ilmu, perubahan maklumat, perubahan tasawur. Imam Syafi'i antaranya bila berpindah ke Mesir, ilmunya tu dia berbeza. Tasawurnya berbeza, dijumpa orang Mesir dengan tasawur yang berbeza, dengan rencam yang berbeza. Bidang sains pun sama. Benda tu contohnya, ada setengah hukum dulu awal-awal pembedahan, contohnya macam transplantasi organ. Awal-awal dulu haram. Sebab apa? Sebab ya, betul. Dari segi tasawur waktu tu. Tasawur satu lagi dari segi keselamatan, isu ada juga. Maksudnya sebab bila orang tu dia operate, maka dia akan ada organ lain dalam badan dia akan reject. Sebab DNA lain. So bila badan dia reject, dia kena makan ubat immunosuppression untuk dan ubat tu dia akan ada efek-efek yang lain. Tapi dengan perkembangan teknologi, kita tak tahu akan datang ni macam mana. Sekarang ni banyak-banyak macam-macam dah ada teknologi. Kita ada teknologi contohnya macam yang saya tengah buat sekarang ni, kita ada buat kajian tentang 3D bioprinting. Maksudnya organ yang boleh di-print menggunakan mesin 3D tu. 3D. Kemudian so kalau waktu tu mungkin kita boleh print kita punya organ dengan menggunakan DNA yang sama. So waktu tu dah jadi hukum lain pula. Perubahan tu dia jadi perubahan lain. Padahal tajuknya mungkin sama. Tajuk bincang tu mungkin sama, tapi bila beza tempat, orang dan tadi teknologi, jadi dia menyebabkan perubahan hukum di situ. Ya, macam isu vaksin pun sama. Hukum awal dulu mungkin kita kata hukumnya kita kiaskan tu dengan hukum perubatan, hukum harus. Hukum asal perubatan ni hukum asalnya adalah harus. Walaupun ada sebahagian ulama dia akan kata, ada yang kata makruh pun. Asalnya. Yang kata haram pun ada sebab benda tu adalah berlawan dengan takdir. Sebab khilaf ni kan, dia khilaf mesti akan ada 5 hukum. Ya, betul. Kalau nak cari khilaf memang semua ada. Ya, kan. Hukumnya asalnya harus, tapi dia boleh berubah dengan dalil-dalil yang lain. La darar wala dirar. Kemudian tambah lagi dengan dalil Nabi SAW tentang kuarantin zaman sahabat. So, benda tu tak mustahil hukum vaksinasi tu dia boleh naik ke tahap wajib. Untuk menjaga maslahat umum. Ataupun sekarang ni kalau kita tengok fatwa kebangsaan dia kata hukum asal adalah harus, tapi dia jadi wajib kepada orang yang diwajibkan oleh pemerintah. Kerajaan. Betul. Ya, tapi kita semua dah memang diwajibkan pun. Betul. Bila sampai masa, bila kita daftar, kita memang semua akan diwajibkan pun nanti. So secara umum kita boleh faham bahawa sebenarnya wajib pun untuk ambil. Dia wajib disebabkan banyak sebab-sebab yang lain. Kalaupun kita rasa aku tak nak vaksin ni, tapi kerajaan dah suruh taat ulul azmi ni wajib, jadi terpaksa jadi wajib juga. Tak kira lah mana kerajaan naik pun. Betul. Tapi kadang-kadang orang duk kira ni kerajaan ni boleh lah, ini merapu punya kerajaan, aku tak mau, nanti tu kerajaan yang aku mau. Ada pula macam tu. Sepatutnya tak boleh lah kan. Kita bila kita menghormati kerajaan, maksudnya benda tu adalah pemilihan dari segi rakyat lah. Tak kira lah siapa yang mewajibkan vaksinasi tu. Tapi kita hormat sebab kewajipan tu dia bukan daripada kerajaan datang. Dia tetap datang daripada orang KKM juga. Maksudnya orang kesihatan. Orang tu sama je, tukar kerajaan pun orang tu juga. Ya, kami yang kerja kerajaan ni siapa-siapa naik pun tak kisah. Ya, kami nama pun government servant. Dan kita ikutlah kan. Kita membawa promosi kerajaan pula sekarang ni. Itulah.
Okey, so balik kepada vaksinasi pula. Jadinya bila kerajaan dah putuskan, mewajibkan dan mufti sendiri pun dia orang bukan bincang macam level-level kita kan. Kalau kita kata level eagle view, level yang atas, dia tengok benda, dia dapat maklumat tu daripada first source. Dalam bidang pengajian Islam pun dia boleh buka first source, dalam bidang perubatan pun dia boleh buka first source. Dan mufti tu sendiri dan ahli fatwa tu sendiri perlu faham tentang vaksin tu apa. So baru dia boleh mengeluarkan hukum. So maksudnya bila dia nak keluarkan hukum tu, dia orang dah faham lah apa benda vaksin secara umum lah, tak perlu lah secara detail. Betul. Kan? Tapi orang duk ingat mufti duk keluar fatwa ni daripada mufti tu sendiri. Padahal tak macam tu. Fatwa dia nak keluar tu, dia nak kena panggil orang yang ada bidang tu sebut, bagi keputusan dulu. Lepas tu bukannya mufti bagi jawapan. Dia kan betul. Jawatan kuasa fatwa kan. Ya. Dan itu semua jabatan mufti macam tu ya tak? Ya, keputusan tu dia bukan keputusan individu. Mufti ni hanya maksudnya pembawa lidah rasmi. Pengurusi majlis. Jadi sebab tu kita okey, bila kalau kita tengok konsep tu dia bawah nama dia konsep ijtihad kontemporer, ijtihad kolektif, ijtimai. Ijtihad ijtimai. Benda tu adalah membawa roh ijma'. Kita nak buat ijma' tu dah dia boleh secara teori, tetapi untuk dapatkan satu konsensus yang tidak ada seorang pun berbeza itu adalah satu benda yang susah. Kita tak kata mustahil, tetapi adalah satu benda yang sangat susah. Sangat susah lah. So apa option yang ada? Ulama buatlah ijtihad kolektif. Maksudnya menggabungkan semua ulama-ulama, semua pakar-pakar dalam setiap bidang, dalam perubatan, dalam pengajian Islam, undang-undang dan sebagainya, untuk dia orang putuskan satu hukum. Vaksin ni dia dah keluar kan? Semua jabatan mufti semua dah keluar dah? Yang secara rasmi saya tak pasti. Yang tu kena tengok balik dalam. Tapi majlis muzakarah dah keluar. Masa muzakarah tu kita kata boleh mewakili, walaupun dia tak boleh mewakili secara rasmi, tapi dia boleh mewakili suara tak rasmi lah. Tapi dia keluarkan dah kan. Sebab setiap mufti dah terlibat dengan perbincangan tu. Daripada awal lagi rasanya kan. Peringkat tu bukan baru mula kan. Even macam kita di Malaysia, sebelum ni isu vaksin adalah isu dari segi status halal. Sebab kita ambil vaksin daripada sumber-sumber yang haram. Tapi macam ikut Dr. Musa, dia kata sekarang ni yelah benda dah makin maju. Kita dah boleh buat pun. Kita dah ada teknologi yang kita boleh buat berasaskan bahan daripada yang bukan haram. Macam baru ni saya terkejut. Ada teknologi yang hebat tak hebat ni, dia memang daripada bukan sumber haram. Contohnya macam dia ambil DNA yang bukan DNA babi, tapi dia susun balik DNA itu supaya sama dengan DNA babi, dan dia punya fungsi dia tu akan sama dengan babi. Itu ikatan kimia yang dia buat tu. Orang pandai-pandai dia buat tu. So dia menjadikan bukan babi sebagai babi. Boleh cakap babi, boleh cakap khinzir? Boleh. Tulis kamu macam tu. So boleh dia menjadikan bukan babi sebagai babi. Jadi hukum dia macam mana? Kan? Jadi teknologi ni dah semakin maju. Semakin maju, dan kadang-kadang bila dah ada teknologi baru, kita perlu faham benda tu. Maksudnya kita yang asatizah ni, para mufti, ahli akademik pengajian Islam, kita perlu turut juga terlibat dalam perbincangan, dalam memahami isu-isu contemporary. Jadi even isu vaksin pun sama. Kita maksudnya bila dah ada publication yang menceritakan laporan-laporan tentang hasil test yang dia buat, hasil ataupun kajian-kajian tentang laporan-laporan tentang orang-orang yang mendapat injek vaksin dari segi peratusan dia dan sebagainya. Semua tu kita perlu faham. Sebelum kita memberikan hukum, sebelum kita menceritakan kepada masyarakat, kepada masjid, ahli-ahli di dalam masjid dan sebagainya, kita faham benda tu. Kan? Dan dia kadang-kadang kalau kita tak faham pun, kita kena tanya orang faham juga. Saya pernah baca jugalah kajian berkaitan vaksin, bukan kajian, dapatan hasil uji kaji, kan, vaksin ni. Ya Allah, susahnya nak faham. Banyak term-term yang penting tak boleh nak faham. Kadang-kadang kita boleh baca, tapi kita tak faham. Betul. Walaupun dah dia direkodkan, dibagi tahu depan kita, bukan dia simpan. Orang kata kontroversi simpan, tak nak bagi tahu. Dan ini ada depan mata kita pun kita tak berapa nak faham sangat. Lepas tu kita kena tanya orang pandai.
Ya, macam kita baca Quran, kita baca Quran boleh baca, Betul. boleh bertaranum dan semua, tapi kadang tak boleh faham pun. Even orang Arab pun dia boleh baca Quran, dia boleh faham literal Al-Quran tu, tapi untuk keluarkan hukum tetap kena rujuk orang Arab. Betul. Kadang-kadang mungkin bukan orang Arab pun. Untuk faham tentang bidang tu. Bidang tafsirnya apa, bidang hadisnya apa, kan. Dan kita pun tak perlulah untuk kita jadi champion dalam semua benda. Betul. Kan? Kalau dalam bab yang kita tak tahu, cakap je lah tak tahu. Betul. Kan contohnya macam sebelum ni ada orang, yalah mungkin akan ada awal-awal dulu ada asatizah yang mempertikaikan tentang penjarakan fizikal, penjarakan sosial. Sedangkan kalau kita tengok ini kita bincang dari perspektif akademik pula kan. Kajian tentang penjarakan fizikal tu dah dipublish dalam satu jurnal Lancet. Lancet ni kira kalau boleh publish tu memang akademik lah. Sungguh lah ni. Memang ni tahap dulu, tinggi akademik. Kalau bawah sikit ada macam contohnya Nature, saya pernah tanya dari sini, dia kata kalau dulu UTM pernah bagi siapa yang boleh publish dalam Nature tu, dia bagi 100,000. Kan? Maksudnya dia akan hadiah award. Dia adalah certain hadiah yang dia akan berikan. Beribu-ribu. Sebab apa? Sebab untuk tembus ke situ adalah susah. Dan dia adalah satu cabaran yang bukan senang, dan kajian tu perlu dinilai dari segi metodologi dan sebagainya. Dan kita sendiri pun, yang ustaz kita tak faham pun metodologi macam mana dia putuskan bahawa nak dapatkan jarak 1 meter tu. Untuk dapat jarak 1 meter ke 2 meter tu, dia bukan main bagi bukan main bagi, tidak. Semua tu ada kajiannya, akan menggunakan super komputer punya analisis. Dia bukan satu kajian yang diputuskan secara sembrono, tidak. Sama juga macam vaksin. Itu baru penjarakan fizikal yang tidak melibatkan masuk dalam badan. Ini lebih lagi pula vaksin. Kajian tu adalah satu kajian yang sangat mendalam, dan dia bukan boleh yang ialah bila kita nak pertikaikan pun, kita kenalah pertikaikan secara ilmu, jangan pertikaikan secara konspirasi kan, tanpa ada bukti. Konspirasi tu kadang-kadang nama pun teori konspirasi. Dan nama pun teori. Ya, betul. Biarlah aku kena best apa ni. Tapi nama teori tapi orang percaya tu macam dia adalah fact. Itu yang jadi masalah pada kita tu. Sebab orang yang buat teori konspirasi, daripada zaman kita dulu duk mengaji dulu kan, ada yang konspirasi arrival kan. Lepas tu dia ada lah. So dia ada macam kita tengok tu, kita rasa ini fact. Kita tak rasa ini, walaupun dia kata konspirasi, kita tak akan anggap ini sebagai hanya teori, tapi kata ini adalah facts yang berlaku dalam masyarakat kita. Lagipun yang sebut tu bukan orang biasa-biasa. Ya, kita tunggu dulu kan arrival kalau kat Mesir. Tunggu. Siap minggu tunggu. Lepas tu mulalah perangai macam-macam. Walaupun kita sebenarnya tak tahu siapa sebenarnya yang buat benda tu. Yang betul-betul tu. Kita tak tahu. Kalau kita dalam bidang akademik, bila sesuatu penulisan tu dia tak ada penulis, dia akan jadi orang akan jadi susah untuk terima. Iyalah, rawi majhul. Ya, rawi majhul. Jadi itu dalam yang ni majhul hal majhul semua dah ni. Sampai sekarang tak tahu siapa buat. Betul. Kemudian gambar-gambar yang dimasukkan tu pula. Gambar tu kena pula sekarang ni ada teknologi yang kita boleh, maksudnya betul. AI tu dia ambil gambar orang lama dan dia boleh bagi gambar orang lama tu. Benda boleh buat lah ni. Benda boleh buat. Lepas ni kita tak tahulah lepas ni jadi apa kan. Orang pun boleh create apa dia, muka orang pun orang boleh create kan. Orang boleh bercakap, video orang tengah bergerak pun boleh buat. Lah ni memang ganas sungguh lah ni. Tapi kalau yang buat tu kita boleh kira sebenarnya. Tapi yang ni yang terpengaruh banyak ustaz-ustaz. Yang terpengaruh ni orang yang jadi speaker. Yang bila jadi speaker ni, yang tu yang jadi masalah besar pada masyarakat tu. Itulah sebab tu kadang kita kena insaf lah benda yang kemahiran untuk mencari maklumat, untuk memahami maklumat, untuk kita menjustify maklumat. Kalau kalau macam di peringkat master dan PhD, di peringkat postgraduate, memang maklumat tu rujukan tu adalah satu benda yang sangat-sangat ditekankan. Tapi satu benda juga, kita kena faham bila dalam akademik pun kadang-kadang mungkin dia ada master, ada PhD, still tidak menjadikan dia tahu untuk semua benda. Kadang-kadang dia ada PhD tetapi dalam bidang yang bukan bidang dia,
dia tetap juga memerlukan orang lain untuk menceritakan. Itulah kita kadang-kadang kita pelik juga. Pasal apa dia ada master, dia ada PhD. Tapi kadang-kadang dia sebut benda tu macam, kalau contoh kita secara umum kan, maksudnya orang tu dia doktor perubatan contoh. Dia doktor perubatan. Tapi dan dia bukan takat doktor perubatan, dia doktor perubatan yang ada master dan ada PhD. Tapi kadang dia bagi jawapan kepada kita tu bercanggah dengan qaul jumhur dengan ucapan-ucapan orang yang lain. Dan nampak sangat cacat tu. Pasal apa boleh jadi macam tu? Orang akademik tapi bercakap macam tak akademik. Macam mana je? Sebab itu memang praktikal berlaku kan. Itu mungkin lah kot. Dia kalau dalam mana-mana, dia kan ada satu istilah zallatul ulama, kegelinciran. So dia bukan gelincir tu, maksudnya gelincir yang tersesat habis. Tersesat habis, tidak. Cuma part-part yang tertentu yang mungkin dia tergelincir. Dan even Yusof Qaradawi sendiri, dia kan ada buku Fatwa Syazah. Fatwa Syazah. So dia mengkritiklah fatwa-fatwa yang syaz oleh sebahagian ulama yang bertentangan dengan majoriti ulama. Tapi kadang-kadang dalam masa yang sama beliau pun ada juga fatwa-fatwa yang syaz bertentangan juga. Kan? Ya, yang bertentangan dengan jumhur, contohnya macam isu bank susu. Bank susu. So dia antara yang membenarkan bank susu dan dia pada pandangan dia hormah dari segi hormatul radah itu hanya terhasil melalui penyusuan badan ke badan. So penyusuan melalui kalau botol susu wanita itu dikeluarkan dalam dia dah pam, so susu tu diminum dia tidak sabit. Walaupun bercampur tak ada masalah. Itu pada pandangan beliau. Dan ijtihad itu ijtihad yang mungkin ada sebahagian ulama akan kata itu adalah ijtihad yang syaz. Sebab dia bertentangan dengan majoriti jumhur ulama yang melihat pada susu itu bukan pada penyusuan. So itu dalam masa beliau menulis tentang fatwa syazah, tapi taklah saya kata yang fatwa itu adalah fatwa yang syaz, tidak. Tetapi dalam masa dia kritik orang, dia pun ada juga. Kadang-kadang kita pun ada juga. Itu manusia biasa. Betul. Sebab kita deal dengan manusia. Ada masa-masa kita punya stand kita macam ni, kita ada method kita, kita ada cara berfikir yang standard. Tapi dalam masa-masa yang tertentu kadang-kadang kita ada tergelincir yang mungkin kadang-kadang bertentangan dengan kaedah umum. Dan ia berlaku kepada semua orang sebenarnya. Tak kira lah mustahid ke, lagi kita macam biasa-biasa ni kan. Macam semua bidang pun mungkin berlaku benda yang sama, ya tak? Ya, macam dalam bidang perubatan pun sama. Even dalam bidang perubatan pun kita ada banyak banyak bidang. Betul. Lagi dahsyatlah dia orang punya bidang kecil-kecil. Kalau telinga tu telinga jenis apa pula? Kalau jantung tu mungkin ada pakai jantung. Jantung tu jantung bahagian mana pula? Tulang. So tulang tu mungkin tulang kecil je, part tulang yang dia punya pakar. Saya ingat dulu dia lah. Dulu mungkin kita punya pembahagian tu kurang. Jadi bila kata Ibn Sina pakar perubatan. So semua kita kata Ibn Sina pakar perubatan saja. Tapi kemudian perubahan zaman menyebabkan perubahan institusi pendidikan yang menyebabkan dia detailkan benda tu. Pengajian Islam pun dulu kan mana ada pengajian akidah zaman Nabi. Ada akidah macam fiqh, mana ada. Sebab tu orang kata ni ilmu bahasa Arab ni bid'ah ni. Bid'ah bahasa lah. Maksudnya benda baru. Mana Nabi mana ada. Tapi kemudian daripada sudut peningkatan pendidikan pengajian. Berkembang dengan perkembangan ilmu dan juga berkembang dengan perkembangan manusia. Dan ilmu bahasa tu dia akan sentiasa berkembang. Kita bahasa Melayu kita banyak je ambil ilmu perkataan-perkataan lain daripada yang bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sekarang dengan bahasa Melayu dulu tak sama. Okey, besin. Kau pergi ni. Besin. Sembang. Dia kalau sembang dengan Dr. Nakib dia macam tu lah. Saya kira sembang orang rumah. Kemudian sila. Okey. So vaksin pun macam itulah. Maksudnya mungkin kalau dalam bidang perubatan pun kita taklah menafikan bahawa beliau tu pakar, mungkin dalam pakar bukan vaksin, tapi dalam even dalam bidang vaksin tu mungkin pun ada banyak jenis pecahan jenis vaksin kan. Jadi macam itulah kita menghormati pandangan pakar dan sebenarnya lebih selamat untuk kita menghormati pandangan jumhur. Tak kiralah jumhur perubatan ataupun jumhur fuqaha, dan sebab dia ada satu kaedah an-nadir la hukma fihi. Benda yang pelik ni, yang nadir ni, dia tidak boleh buat panduan hukum. Ini apa dia kaedah fiqhiyah?
Benda yang nadir la hukma nadir fihi. la hukma fihi. Benda yang pelik, yang terlalu berbeza. Walaupun kaedah tu, contohnya kaedah tu ada dalam fiqh. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah benda yang ulama putuskan hukum berdasarkan kaedah yang nadir. Kan? Contohnya dalam bidang maksimum kehamilan. So kita dalam mazhab 4 tu ada yang kata setahun, Betul. ada yang kata 2 tahun, ada yang kata 3 tahun, 4 tahun, even yang sampai 7 tahun pun ada. Betul. Sebab berdasarkan hukum yang nadir. Jadi tapi dalam masa yang sama kita menerima bahawa nadir la hukma fihi. Jadi sebab tu kadang-kadang ada setengah, sebab kita kena faham. Dia ada ala istisnaiyat lah ni, pengecualian. Ya, dalam setiap kaedah dia akan ada istisna. Jadi ada dia nampak bahawa untuk kaedah umum ni dia ada istisna dia yang kecil pula. Jadi istisna dia tu itu yang memberikan digunakanlah oleh ulama tersebut. Jadi ini akademik Islamik punya akademik dia boleh sampai ke tahap tu dah sebenarnya. Hebat dia sampai ke tahap tu dah. Sampai kita bincang benda yang kita kata terlalu akademik, terlalu kecil, dan benda kecil pun dia ada lagi kecil dia lagi. Tu pun taratu pun orang tak mau lagi tu. Okey, terima kasih banyak Dr. Naqib di atas perkongsian kita hari ni, dan moga-moga kita ada masa yang lain kita boleh berbincang dengan isu-isu yang lain lagi. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak Dr. Naqib. Moga Allah Taala mudah urusan insya-Allah. Okey. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.